Bukan Bani Ishaq ni perawi salah, bukan Nabi salah. Perawi masa nukil dia kata salah. Sebab apa? Sebab mungkin Nabi SAW maksudkan Bani Ismail, Banu Ismail. Kerana Nabi maksudkan Arab. Yang akan pergi berperang di sana tu Arab. Yang akan pergi nak buka kawasan tu Arab. Jadi bila Arab, dia mesti keturunan Bani Ismail. Bukan Bani Ishaq. Ishaq ni keturunan Yahudi. Bani Israel. Kerana anak Nabi Ibrahim kan dua orang. Satu Ismail yang menjadi sumber kepada keturunan Arab. Satu lagi Bani Ishaq yang menjadi punca kepada keturunan Yahudi. Bani Israel pada hari ini. Jadi bila Nabi kata Bani Ishaq, sebahagian daripada ulama hadis yang mensyarahkan hadis ini, seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, dia mengatakan ada yang kata salah. Ini perawi ni waham. Perawi tersilap. Sepatutnya bukan Bani Ishaq tapi Bani Ismail. Imam Nawawi juga menukilkan pandangan ni, tetapi pandangan selainnya, pandangan yang ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Syekh Al-Utubi sebut dalam kitab dia, dia mengatakan Bani Ishaq, sebutan Bani Ishaq tu memang betul daripada Nabi, dia kata. Sebab apa? Sebab Nabi SAW maksudkan di sini ialah orang Syam yang pergi ke Konstantinopel tu orang Syam. Yang mana orang Syam kita kena tahu, mereka ni asalnya daripada keturunan Bani Ishaq. Memang daripada Bani Ishaq. Cuma mereka ini telah pun menerima Islam. Mereka terima Islam dan jadi muslimin. Walaupun mereka daripada keturunan Ishaq, tapi mereka telah convert menjadi muslim. Ada juga yang kata seperti Imam Qurtubi, dia kata tak. Imam Qurtubi kata memang Bani Ishaq, tak ada masalah pun sebut Bani Ishaq. Sebab apa? Ishaq kan bapa saudara kepada Arab. Bapa saudara belah bapa. Dan tak ada masalah pun untuk orang Arab menggunakan bapa saudara sebagai sumber keturunan pada anak saudara dia. Sebab Arab kira pangkat anak saudara lah kepada Nabi Ishaq. Okey. Dan apabila mereka 70,000 datang untuk membebaskan, membuka bandar tu, apabila mereka pergi ke sana, mereka turun ke tempat itu, mereka tidak berperang dengan senjata, mereka tidak melepaskan anak panah. Bahkan mereka hanya menyebut la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan Allah Taala itu Maha Besar. Bila sebut perkataan ni, satu bahagian daripada bandar tersebut gugur. Gugur tu maksudnya dapatlah ke orang Islam. Orang Islam menguasai kawasan. Perawi mengatakan, Thawr kata, aku tidak mengetahui melainkan Nabi sebut fil bahar. Satu kawasan yang di laut tu, yang ke arah laut tu, jatuh ke bawah kuasa orang Islam. Kemudian mereka menyebutkan kali kedua, la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi mereka sebut kali kedua, fayasqutu janibuhal akhar. Satu bahagian yang di belah darat pula jatuh ke kekuasaan orang Islam. Summa yaqulu tsalitsah. Kemudian bila sebut kali ketiga, la ilaha illallah akbar, terbukalah bandar tersebut, negeri tersebut. Lalu mereka pun masuk, mereka membahagikan harta rampasan perang, dan apabila mereka membahagikan harta rampasan perang, datang satu orang yang menjerit kepada mereka, dia mengatakan Dajjal telah keluar. Lalu mereka pun meninggalkan apa yang ada di tangan mereka, semua mereka tinggalkan, dan mereka kembali ke tempat mereka. Baik. Sebab itu Imam Nawawi sebut kat sini, dia kata, Syekh Arifi menukilkan pandangan Imam Nawawi, dia kata, qala al-qadhi, Qadhi Iyad mengatakan, kadza huwa fi jami'i usuli sahih Muslim min Bani Ishaq. Semua manuskrip Sahih Muslim menyebutkan Bani Ishaq. Sebab itu ada sebahagian perawi kata, sebahagian ulama kata, al-ma'ruf al-mahfuz min Bani Ismail. Sebenarnya yang betul Bani Ismail, bukan Bani Ishaq. Perawi telah tersilap. Jadi Syekh nampak setuju dengan pandangan yang menyalahkan perawi itulah. Tetapi kalau kita tengok dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia tak setuju. Dia kata betul, kebanyakan perawi memang sebut Bani Ishaq. Saya pun telah hurailah dalam masalah ni. Baik. Okey. Kita pergi kepada bab yang berikutnya. 107 dan 108. Alla yuqsamul mirath, alla yafrahun nas bi ghanimah. Tanda kiamat juga
harta pusaka tidak dibahagikan dan manusia tidak gembira lagi dengan mendapat harta rampasan perang. Kata Syekh Al-Arifi, ini di antara alamat yang akan berlaku di akhir zaman kerana disebabkan begitu banyak berlakunya pembunuhan dan peperangan. Perang terlalu dahsyat berlaku di antara orang Islam dan juga orang Nasrani. Mungkin ada yang kata, dia kata, Ustaz, kenapa kita perlu berperang dengan orang Nasrani? Bukankah Islam itu agama damai? Betul? Islam itu agama damai. Tetapi apabila perang berlaku, Islam bersifat sangat-sangat realistik, ada peruntukan perang. Yang mana orang Islam bila terpaksa untuk berperang, maka mereka berperang. Bukan kerana mereka mencari perang, bukan kerana mereka mencari musuh, tetapi peperangan itu adalah salah satu daripada bab yang Islam kata you must be ready. Kita kena bersedia. Kita kena bersedia. Bahkan mana-mana negara pun akan ada tentera dia sendiri. Mana-mana negara pun akan ada tentera sendiri. Tak ada negara dalam dunia ni yang berdaulat melainkan ada tentera dia. Bukan kerana dia suka sangat perang ni, tak. Tapi dia kena get ready. Dia kena bersedia apabila berlakunya peperangan. Itu kalau berlakulah. Kalau tak berlaku, tak apalah. Tapi just kena ada sebagai satu persediaan. Jadi, bila disebutkan tentang perang, bukanlah bermakna Islam itu adalah satu agama yang sukakan kepada keganasan. Itu benda yang kita kena jelas daripada awal lagi supaya kita tidak keliru. Jadi, ini di antara perkara yang boleh kita sampaikan pada malam ni, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar tu. Kita pun dah sejam dah bincang. InsyaAllah kita sambung di lain masa. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar. Future World War II ke Ustaz? Yang ni boleh kata World War 3 boleh jadi. Boleh jadi, boleh juga World War 4, kita tak ada masalah. Kita tak tahulah pada masa akan datang. World War 3 Ustaz, sorry. World War 3 boleh jadi World War 4, kita pun tak tahu. Tapi sebagai orang Islam, kita percaya dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Masanya tak tahu bila. Boleh jadi World War 3, boleh jadi World War 4, wallahu a'lam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan peperangan di Gaza ketika ini, bolehkah kita katakan golongan Yahudi ini tidak akan tewas? Sehinggalah ketika akhir zaman nanti, ketika batu pun akan memberitahu tentang keberadaan Yahudi di belakang. Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Memang hadis menyebutkan clear. Nabi SAW kata, di akhir zaman kamu akan memerangi orang Yahudi. La taqumu hatta tuqatilu Yahud. Kamu tidak akan berlakunya kiamat, melainkan kamu akan memerangi orang Yahudi. Kamu akan berperang dengan orang Yahudi. Sehingga kan, hatta yakhtabi al-Yahud wara al-hajar atau syajar. Sehingga Yahudi tersebut akan bersembunyi di balik batu ataupun di balik pokok. Lalu dia mengatakan, pokok ataupun batu itu sebut sendiri. Ya Abdullah, ya Muslim. Ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah. Hadha Yahudi warai. Ni belakang aku dia Yahudi. Marilah bunuh dia. Adakah bermakna mereka akan berkuasa di bumi Palestin itu sehingga datangnya zaman itu? Saya kata boleh jadi. Boleh juga mereka akan dihalau dulu. Kerana dulu pun mereka telah pun berada di kawasan tu. Sehingga mereka dihalau oleh Rom. Kemudian datangnya umat Islam. Umat Islam berperang pula dengan perang salib dengan orang Kristian. Sehingga orang Yahudi masuk balik ke kawasan tu tapi tidak berkuasa di situ. Tetapi mereka mula berkuasa balik di zaman moden ini apabila kerajaan British memberikan laluan kepada mereka apabila kerajaan Turki Osmaniyah dijatuhkan, akhirnya mereka berkuasa di tempat itu. Kalau tanya pada saya, wallahu alam, saya tak tahu. Boleh jadi mereka akan berkuasa sehinggalah pada zaman tersebut. Boleh jadi mereka juga akan tewas awal.
dan mereka akan berkuasa semula. Wallahu a'lam. Itu semua dalam ilmu Allah Azza wa Jalla yang kita tidak tahu secara pendetilannya. Tetapi kita tetap mendoakan agar supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan, memberikan subut ataupun sabat, memberikan ketetapan kepada pejuang-pejuang yang sedang berjuang untuk membebaskan bumi Al-Aqsa, bumi Palestin daripada cengkaman musuh Islam yang berada di Palestin daripada kalangan orang-orang Yahudi pada hari ini, yang Zionis pada hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada soalan tentang qunut nazilah. Berapa lama patut dibaca? Sebulan atau bila habis musibah? Bila habis musibah. Kerana kita baca kerana ada musibah pada orang Islam, dan apabila habis musibah maka kita habis baca. Kalau seorang tidak boleh hafal, boleh ke dia baca nota yang diletak di depan di masa solat? Boleh, tak ada masalah. Boleh meletakkan nota di depan kemudian baca. Tidak menjadi masalah menurut majoriti ulama. Allahu a'lam. Salam doktor. Waalaikumsalam. Soalan luar tajuk. Betul ke perkahwinan Abang Sabri Yunuh dan Puan Angeline Tan tak sah? Dan ada yang kata sampai boleh jadi tahap zina. Sebenarnya video ni saya tengok dah petang tadi. Sebab disebut nama saya dan juga nama Sahibus Samaha Mufti Perlis. Yang sebut ni adalah seorang ustaz daripada Indonesia. Saya tak pasti dia ada di sini ataupun dia di Indonesia. Tapi nampaknya dia komen isu ni. Dan daripada video dia tu saya tengok emosi lah dia. Sungguh-sungguh sangat dia bercakap sampai suara pun tinggi sehingga jadi halus suara dia. Saya dengar tu macam saya pun agak ketawa sikit lah mendengar suara dia tu. Isunya ada dua. Saya sekadar yang saya dengar video dia tu ada dua isu yang dia bangkitkan. Isu yang pertama dia kata secara relatifnya ada kelewatan di antara ijab dan qabul. Tetapi dia bangkitkan isu tu lalu dia kata dia tak permasalahkan sangat kerana mungkin diterima di Perlis. Sebenarnya kalau siapa tengok, saya sendiri ada. Saya duduk di sebelah Mufti Perlis pada ketika itu. Mufti berada di sebelah kiri saya. Dan saya sendiri menyaksikan tidak ada kelewatan pun. Tak ada kelewatan pun pada ijab dan qabul. Okey saja. Dan benda ni pun beliau sendiri sebut tidak dipermasalahkan sangat. Jadi tak ada isu lah. Isu yang kedua, apabila disebutkan dalam qabul itu, saya terima. Saya terima dengan seperti yang disebut. Begitulah lebih kurang yang saya ingat qabulnya. Saya nak sebut di sini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, yang menjadi pertikaian antara ustaz tersebut dengan negeri Perlis ialah apabila dia mengatakan tidak sah. Kenapa tak sah? Kerana tak disebut saya terima apa, dia kata. Kena sebutlah terima apa. Kena sebut terima apa. Pertama tuan-tuan, saya nak sebutkan perkara ini sebelum saya nak komen pasal isu itulah. Saya sebut tadi, isu pertama yang dikatakan secara relatifnya ada jarak di antara ijab dan qabul, clear. Memang dia sendiri tak nak bermasalahkan, dan saya sendiri yang menyaksikan, saya tidak nampak ada tempoh yang panjang antara ijab dan qabul, tidak ada. Okey. Kemudian yang kedua, isunya tidak menyebutkan saya terima nikahnya. Itu isu yang kedua. Kemudian dibangkitkan tentang isu zina dan sebagainya. Kemudian dia minta saya dan juga Sahibus Samahah untuk bertindak membetulkan semula akad ini. Kemudian dibangkitkan isu kami suka memperli orang dan sebagainya. Isu bid'ah juga dibangkitkan, isu maulid juga dibangkitkan, isu tahlil dibangkitkan. Saya tak tahu sebenarnya fokus dia ke mana. Tapi isu bid'ah, isu tahlil, isu maulid tak termasuk pun di sini sebenarnya. Ini isu ijab dan qabul. Saya dapat yang pertama, dia sendiri tidak mahu mempermasalahkan, walaupun dia yang sebut dia tak permasalahkan. Okey, selesailah. Tidak ada jarak di antara ijab dan qabul. Isu yang kedua, dia bangkitkan isu kena sebut aku terima nikahnya
ataupun aku terima nikah fulanah binti fulan. Saya nak sebut tuan-tuan, pandangan yang disebut tu bukanlah salah. Pandangan tu betul. Itu adalah pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Jom kita tengok. Saya nak paparkan kepada tuan-tuan, ya, perbahasan para ulama. Sekejap, ya. Supaya kita boleh sama-sama nilai. Saya buka kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Alamak, sekejap. Okey. Tuan-tuan, saya paparkan kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh tengok isu ni. Ini kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ensiklopedia fiqh yang dicetak di Kuwait. Bukan di Saudi. Kalau Saudi bolehlah kata Wahabi. Ini Kuwait. Okey, pada bab perkataan suami. Okey. Apabila wali mengatakan kepada bakal suami, ni, zawajtuka ibnati au ankahtuka, aku nikahkan dikau dengan anak perempuanku, ataupun aku kahwinkan dikau dengan anak perempuanku, ataupun aku nikahkan dikau. Maka suami mengatakan qabiltu nikahaha au raditu, aku terima nikahnya ataupun aku redha. Dia kata okey. Tapi dia mesti guna past tense. Kerana past tense lebih jelas menunjukkan sesuatu yang pasti. Okey. Kecuali dia kata, di sisi mazhab Syafi'i tak memadai suami sebut qabiltu saja. Ini mazhab Syafi'i. Ataupun saya redha saja. Bahkan mesti sebut saya terima nikahnya ataupun saya redha dengan nikahnya. Kalau dia tak sebut saya terima nikahnya ataupun saya redha dengan nikahnya, maka nikahnya tidak sah menurut pandangan yang muktamad dalam mazhab. Okay. Nanti saya urang. Manakala di sisi majoriti fuqaha ni, wa inda jumhuril fuqaha Hanafi, Maliki, Hambali, dan satu pandangan di sisi Syafi'i. Satu pandangan di sisi mazhab Syafi'i, mereka mengatakan memadai seorang suami mengatakan saya terima ataupun saya redha, maka nikah menjadi sah. Tak perlu sebut saya terima nikahnya pun. Itu majoriti. Hanya mazhab Syafi'i agak sedikit ketat dalam masalah ini. Itu pun pandangan yang muktamad. Pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i mengatakan sah. Jadi, saya nak sebut di sini, yang kita nak kerah sangat ni pasal apa? Kan? Yang kita nak paksa orang ikut pandangan yang kita pegang, sedangkan kita ni bukanlah waliul amri. Saya tak ada masalah orang nak pegang dengan pendapat mazhab Syafi'i, nak diundang-undangkan untuk tempat dia. Kalau dia betul-betul waliul amr, dia mufti ataupun dia qadi ataupun dia pemerintah, nak jadikan satu mazhab itu dipegang, dijadikan undang-undang di dalam negeri, tak ada masalah. Tapi yang dia nak pergi komen isu negeri orang ni pasal apa? Di Perlis, kami menggunakan mazhab majoriti ulama' dalam masalah ni. Jadi, kalau tak sah di sisi mazhab yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandangan kedua dalam mazhab Syafi'i, pandangan majoriti ulama' dalam mazhab fiqh mengatakan sah. Yang kita pergi kait dengan zina ni pahal pula. Jadi bagi saya, kata-kata ini seolah-olah kata-kata yang sangat biadab kepada ulama'-ulama', kepada majoriti ulama' saya katakan. Saya menghormati pandangan mazhab Syafi'i yang lebih berhati-hati dalam masalah ni. Tetapi apabila kita pilih satu pandangan, jangan pula kita nak mengecam seolah-olah macam majoriti ulama' ni tidak berhati-hati. Disebut kena berhati-hati dalam isu kemaluan perempuan dan sebagainya. Saya menghormati bagi mereka yang nak berhati-hati. Tapi dalam isu ni, adakah kita nak kata ulama'-ulama' yang ramai ni, yang majoriti ni tak berhati-hati?
Kita seorang je berhati-hati. Wah, bagi saya isu ni dah jadi serius tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebab itu saya melihat kita mengatakan kita nak berlapang dada, kita nak berlapang dada. Ini ayat-ayat yang sangat-sangat tidak berlapang dada. Ini ayat yang sangat-sangat mengecam orang tanpa menilai pegangan apakah yang menjadi sandaran dalam sesuatu masalah. Jadi sebab itu, kalau ustaz berkenaan, waliul amri, mungkin kalaulah nanti dia dilantik mufti di Indonesia ke, silakan undang-undangkan pandangan yang beliau pilih. Tetapi di Negeri Perlis ini, ada muftinya, ada rajanya, ada majlis agamanya yang memilih pandangan yang berbeza dengan mazhab Imam Syafi'i dalam isu ini. Mungkin ada yang bertanya, boleh ke kita tak pakai mazhab Syafi'i? Boleh ke kita tak pakai mazhab Syafi'i? Boleh saja kalau pandangan itu adalah pandangan yang tepat pada penilaian pemerintah. Kan, kita pergi berurusan dengan perbankan Islam pun, banyak mazhab yang kita telah gunakan. Bukan hanya mazhab Imam Syafi'i. Kita berurusan dengan pejabat zakat, membayar zakat dengan duit. Itu bukan pandangan yang kuat ataupun pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita memakai pandangan mazhab Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah tu bila kita bayar pakai duit. Mungkin ada yang kata, dalam masalah hubungan suami isteri ni kena hati-hati. Tuan-tuan, saya tak nafi yang tu. Tetapi berhati-hati mungkin kita ada sedikit perbezaan dalam penilaian. Kalau tuan-tuan nak berhati-hati kerana itu mengatakan tuan-tuan berhati-hati, silakan. Tapi orang lain tidak wajar dipaksa hanya sekadar untuk mengatakan berhati-hati pada penilaian kita. Orang lain mungkin dia kata, saya berhati-hatilah tu. Tapi tak perlu sampai kepada tahap itu. Bahkan ini juga pandangan majoriti ulama. Kan? Kita pergi ke Mekah umpamanya buat haji. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wajib berwudu ketika tawaf. Dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab Al-Imam Syafi'i mengatakan sentuhan kepada isteri ke ataupun mana-mana perempuan yang bukan mahram, sama ada sengaja ataupun tidak, membatalkan wudu. Dan apabila kita melaksanakan haji pada ketika ini dengan suasana manusia yang begitu ramai, kan, suasana manusia yang begitu ramai, kita berada dalam ihram, ada wudu, kita pasti akan tersentuh. Sama ada sengaja ataupun tidak. Mengikut pandangan Imam Syafi'i, batal wudu kita. Tapi kita bertaklid dengan pandangan Abu Hanifah. Mana-mana orang yang pergi haji hari ini bertaklid dengan pandangan Abu Hanifah. Kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, tak sah. Katalah satu orang ni, dia memang mazhab Syafi'i, dia pergi haji, bayangkan dia tawaf, tiba-tiba tersentuh orang. Dia taklid dengan pandangan Abu Hanifah. Kita tak mau berhati-hati kan, nanti bila dia balik, kalau ikut mazhab Syafi'i, tawaf dia tidak sah. Bila tawaf tidak sah, dia masih dalam keadaan ihram. Bagaimana hukumnya dia menikahkan anak dia? Bagaimana hukum dia bersama dengan isterinya? Jadi, dalam isu ni kita kata, kita telah membenarkan pertukaran mazhab itu berlaku untuk memudahkan urusan. Kerana pada zaman ini, agak sedikit sukar untuk kita memegang pandangan Imam Syafi'i itu. Kita menghormatinya, tetapi kita mengatakan ada sedikit kesukaran. Jadi kita untuk memudahkan urusan orang supaya tidak sukar kepada mereka untuk melaksanakan haji, maka kita membenarkan mereka untuk mengambil pandangan mazhab yang berbeza. Tapi dalam lingkungan Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Jadi sebab itu saya mengatakan dalam isu ni tak perlu kita terlalu berkeras. Kita nyatakan pandangan dan pendirian kita, tak ada masalah. Pada mazhab Syafi'i sepatutnya kena sebut sekian. Tapi nyatakan juga pandangan yang berbeza. Mungkin Perlis muftinya mengikut pandangan yang ini. Mazhab Syafi'i tidak sah, tapi mazhab yang lain sah. Adakah mazhab yang lain membenarkan penzinaan berlaku? Tidak benar. Perkataan itu adalah perkataan yang sangat-sangat bahaya kerana mereka juga adalah ulama yang muktabar. Jadi kalau tuan-tuan rasa mungkin kitab ni kitab baru, tak apa tuan-tuan, kita boleh tengok dalam kitab mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali sendiri, ya, mazhab Hanbali sendiri yang mana mereka juga menyebut ni, saya terima sahaja sudah pun memadai. Sekejap last sebelum saya berhenti pada malam ini, kita tengok dalam mazhab Hanbali ada tak disebut, kalau pengantin sebut ataupun lelaki sebut saya terima sahaja, sah ke tidak? Okey, tengok.
Ini dalam kitab Kasyaf Al-Qina'. Kasyaf Al-Qina', karya Al-Bahuti. Sekejap saya kongsikan. Bukan. Eh, sekejap. Okey, ini. Dah keliru banyak sangat buka. Okey. Ni dia. Dia kata qabiltu tazwijaha أو قبلت نكاحها أو قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا التزويج أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت. قبلت فقط. Dia kata saya terima saja. Itu pun kalau ikut kitab ni mengatakan memadai. Kerana ia adalah lafaz yang jelas dalam menjawab ijab yang dikeluarkan oleh wali. Nampak? Dia kata qabiltu saja. Sudah pun dikira. Sudah pun dikira. Okey. Ini dalam kitab Syarah Muntaha Al-Iradat. Juga dalam kitab Mazhab Hanbali. Dalam Mazhab Hanbali, rukun yang kedua qabul dengan lafaz qabiltu hadzal nikah ataupun raditu hadzal nikah ataupun qabiltu sahaja. Nampak? Ataupun saya redha sahaja. Lafaz qabul ni boleh saya terima nikahnya, saya terima nikah ini, ataupun saya redha dengan nikah ini, ataupun saya terima sahaja, ataupun saya redha sahaja, ataupun saya menikahinya. So sudah pun memadai. Ya, sudah pun memadai. Jadi sebab itu saya kata dalam isu ni tak perlulah kita terlalu, orang kata apa, sampai menyebutkan tentang zina dan sebagainya, seolah-olah macam orang lain tak berhati-hati. Sedihlah saya. Jadi nasihat saya kepada yang lain ini, tak perlulah dipermasalahkan sangat isu ni. Orang dah menikah dah pun. Dan nikah itu sah mengikut majoriti ulama. Saya dah tunjukkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Saya juga dah nukilkan daripada kitab Mazhab Hanbali. Kalau kita tak setuju, tak apa. Nanti waktu kita menikah, anak kita menikah, cucu kita menikah, kita minta mereka sebut apa yang kita nak. Tapi ni orang lain nikah. Bukan kita wali. Bukan kita pengantin. Bukan kita pun apa ni waliul amr. Kalau kita mufti, kalau kita raja, kita boleh buat undang-undang kita sendiri. Jadi bagi saya lah, dalam isu ni tak perlu kita berkeras sangat. Sebut saja majoriti ulama menerima mazhab Syafi'i dalam pandangan yang muktamad, mengatakan tidak memadai. Jadi saya nak pilih pandangan ni. Tak ada siapa marah. Kan? Okey? Wallahu alam. Dan saya juga nak ucapkan juga kepada Abang Sabri Yunus dan juga Angelin Tan. Jangan susah hati kerana pernikahan anda sah menurut majoriti ulama, dan moga diberkati dan dihimpunkan dalam kebaikan insya-Allah. Jadi itulah yang nak sebutkan pada malam ni. Panjang pula saya sebut ni. Saya mohon maaf kerana ambil masa yang lama. Saya berhenti dulu di sini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.